tahu dia tu kan. Belagak dia orang tu, tapi program tu. Bukan belagak. Maksudnya macam kita ni, dia macam tak payah dengar ada kita budak baru ni, dia sama orang budak. Kita tahu dia tu lah. Dia baik dengan bini buat ni. Dia dulu panggil dia, Tira, nama Tira. Tira dia tu. Dia tak tahu dia ada, dia bodoh betul. Pada dia macam kecil yang umur 24 kot. Buat beli bodoh pada dia tu lah. Ada dia budak lama lah, tapi dia tahu dia. Lepas tu, tak dia apa, kan abang ada orang tak siap tahu apa tu kan kita tak dengar arahan apa tapi abang antara yang itu yang bagi benang dia macam dia diam lepas tu apa dia macam lain tak kita ingat kita ada pulak dengan dia aja tu kan itu cari kita orang itu ni dia katanya dia apa ni apa nak lawan bola ni apa kan dia seorang perempuan tu kan bukan dua orang tu ni apa ni lepas tu cukup dah ni lepas tu dia kan 5 orang lain kali dia apa ada arahan dengar betul dia buat tu tapi lari kita tengok ajar gila buat kalau tanya ada orang tak nak dengar abang elok tadi lepas tu buat ni abang lagi tak layan ada tengok lagi budak ni dia duduk tepi abang dia duduk keluar kancah pakai sejaku lepas tu kan abang ada di pun tak macam nak kita duduk buat tengok macam kita buat kira macam kita buat salah sangat Good morning AIA, good morning, selamat pagi AIA. Okey, apa khabar anda di sana? Diharap anda berada dalam keadaan sihat walafiat di pagi Rabu yang penuh barakah. Hari ini nampaknya macam nak kata hujan, nak kata mendung. Mungkinlah kombinasi antara jerebu ya dengan juga cuaca yang agak-agak mendung ni. Jadi saya harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan. Kalau perlu keluar pakai mask, pakaikan mask semula untuk anda try to prevent. Orang kata prevention is better than cure. Saya pun hari ni dah mula sesama nampaknya. Saya harap saya boleh bertahan, okey. Boleh jadi kuat kembali. Okey, bersama saya hari ini seperti anda lihat kita punya slide, saya ada tetamu daripada EPL. Sebelum tu anda pun nampak nama saya di situ, mungkin macam lain sikit minta maaf ya. Jangan rasa macam kenapa gambar dia lain, muka orang keluar tak cantik Okey, nama saya Faiza, saya akan menjadi moderator anda pada pagi ini yang bertajuk Elite Premier Leader iaitu EPL, okey, di mana juara menghasilkan juara. Nampak tak tajuk dia sangat hebat Okey, untuk hari ini saya bersama Nur Azima. Nur Azima daripada KL Al-Amin Group. Beliau sekarang masih berada di dalam EPL lagi. Tapi kenapa kita jemput dia? Orang masih dalam EPL lagi. Mesti ada sebab. Sebab dia kalau anda tengok di sini, apa yang ingin saya share, okey. Cuba tengok di skrin yang seterusnya. Kenapa kami menjemput Azima di pagi ini? Kerana kalau anda tengok pencapaian beliau achieve AUM last year December, lepas tu dapat join kita punya EPL, lepas tu dia punya qualification, setakat Oktober dia punya YTD EPL achievement untuk direct team sebanyak 778,000. Wah, hebat ya. Okey, lagi sikit Azima nak achieve 1 million tu. InsyaAllah kalau anda tengok juga manpower beliau adalah seramai 15 orang. Tak semua orang yang berada di dalam EPL berjaya mempunyai manpower seramai 15 orang. Saya tahu ada anda di luar sana yang lebih hebat, tapi tak semua. Bermakna jika anda boleh beat 15, ada 20, ada 50, anda juga adalah insan-insan terpilih. Jadi cuba anda tengok, adakah anda sudah hampir dengan requirement untuk masuk EPL ni? Mungkin kan? Mungkin anda boleh sempat lagi untuk join EPL pada tahun ni, masih ada lagi peluang ya. Okey, dan kalau anda tengok konsistensi beliau, saya tak payah nak sebut lah kan. Konsistensi pun sangat hebat. Bermakna apa? Bermakna beliau bawa masuk quality business. Okey, untuk itu tanpa membuang masa saya ingin menjemput Aziz. Di mana Aziz?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning AIA. Thank you Faiza. Terima kasih Faiza yang cantik manis for your kind introduction. Dan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk Aziz berkongsi sedikit pengalaman Aziz dalam EPL bersama rakan-rakan yang lain. So sebelum Aziz teruskan, izinkan Aziz memperkenalkan diri. So nama saya Nur Azimah binti Muhammad Roslan. So boleh panggil saya Aziz. Saya berasal daripada Johor Bahru, berumur 32 tahun. Saya sudah berkahwin dan mempunyai seorang princess. So saya join AIA pada Januari 2022 dan pada Disember saya join EPL. So alhamdulillah lagi berbaki 2 bulan untuk saya di dalam EPL sebelum saya meneruskan journey saya ke EPL Pro. Oh, itu dia sedikit sebanyak daripada Aziz dia punya intro Okey, intro daripada Aziz. Dia kata dia daripada Johor Bahru. Adakah anda di luar sana sekarang ni berada di Johor Bahru? Apa khabar orang Johor Bahru? Saya juga berasal daripada Johor Bahru Okey. Alright, tapi tak ada, saya tidak pilih Aziz kerana dia satu kampung. Jangan salah faham, okey. Okey, seperti anda lihat Aziz kat sini dia dah bersedia untuk kita berkongsi. Saya ada soalan lah untuk Aziz. Okey, Aziz, macam mana Aziz kan orang kata daripada Disember lepas join as assistant unit manager, lepas tu masuk EPL. Nak tanya ni, kenapa nak pilih EPL? Kenapa masuk EPL? Sebab ada Faiza. Okay. Sebenarnya the moment Aziz join AIA, Aziz pun sama macam rakan-rakan yang lain yang mana Aziz hanya fokus kepada personal sales. Tapi Aziz percaya nadi dalam bisnes ini adalah personal sales dan juga recruitment. So Aziz decide untuk join EPL sebab Aziz nampak clear leadership pathway dalam AIA Elite Academy dan Aziz excited sebenarnya untuk menghasilkan another champion and looking forward to create the snowball passive income as long as the bonuses from EPL. Kerana Aziz percaya EPL ada structured method yang boleh membantu Aziz dan tim untuk grow dan grow myself to be the next gen leader. Dengar tu dalam EPL boleh tolong grow dia untuk jadi leader generasi baru. Okey. Alright. Aziz bercakap tentang tu Jadi saya nak tanya dekat sini. Ada tak sebab dia kata tadi nak jadi leader generasi baru kan. Jadi sebelum join EPL ada tak perbezaan dari segi mindset dengan bila dah masuk EPL? Apa pula mindset tu, ada tak perbezaan dia? Of course ada Faiza. So mindset Aziz sebelum join EPL adalah personal sales. Maksudnya Aziz nak cuba my best to do the best in my personal sales, which is alhamdulillah last year Aziz berjaya capai Super MDRT. Dan selepas Aziz join EPL, Aziz nampak clear direction to grow my team even bigger dan seterusnya create my pathway untuk ke unit manager dan district manager one fine day. Supaya legacy bisnes yang Aziz impikan selama ini dapat tercapai. So sebelum mindset join EPL, Aziz hanya fokus pada personal sales, tapi selepas join EPL banyak bantu Aziz untuk create dan juga bantu my business partners. Sebab hari ni pun tajuk kita kan Aziz, kita bercakap tentang juara menghasilkan, melahirkan seorang juara lagi, mungkin beribu juara lagi di bawah Aziz sendiri tu tadi dia kata tentang mindset. Jadi untuk anda di luar sana, adik-adik elite saya di luar sana, jika anda ingin ke EPL, pertama sekali sebelum anda jadi AUM, anda dah kena jadi AUM. Maksudnya apa yang kita kena buat dari cara kita berfikir, dari cara kita bertindak, kita sudah mula menunjukkan tindakan-tindakan kita yang ada karakteristik seorang leader Okey, untuk soalan yang seterusnya Aziz, saya nak tanya kat sini, kalau kita bercakap tentang perubahan mindset ni tadi, kalau dia sangat penting, saya rasa dia sangat penting untuk Aziz, betul tak? Tapi boleh tak kita tahu kenapa penting? Kenapa penting? Mindset sebagai leader. Ya. Okay, sebenarnya mindset sebagai leader ni Aziz, starting from Aziz join AIA sebagai Elite Pro, Aziz memang dah start recruitment.
So mindset sebagai leader ni sebenarnya Aziz dah tanamkan daripada awal masa Aziz join as Elite Pro supaya Aziz dapat join EPL dan seterusnya ke EPL Pro dan seterusnya create my pathway to own the agency and the legacy business. Sebab penting this mindset sebab Aziz faham, Aziz pun macam rakan-rakan yang lain yang mana kita hanya fokus kepada personal sales sebab kita tak nak pening kepala to do recruitment. Tapi percaya cakap Aziz, dalam bisnes ni, nadi dalam bisnes ni adalah recruitment supaya anda tak rasa exhausted bila terlalu lama membuat personal sales sahaja. Okey, dengar dia punya keyword dekat situ. Nadi di dalam bisnes ini adalah recruitment. Saya tertarik dengan keyword yang Aziz guna berkenaan dengan recruitment tu. Jadi soalan yang seterusnya nak tanyalah berkaitan dengan recruitment kan. Macam mana Aziz memulakan start dengan you punya recruit ni tadi, dan lepas tu you recruit tu macam mana? You recruit elite atau macam mana you punya filter tu? Okay. Alright. So the moment macam Aziz cakap, the moment Aziz join AIA as Elite Pro, Aziz memang dah start recruitment. So my recruitment tu sebenarnya dia berjalan seiring dengan my journey untuk mencapai Supreme MDRT tu. So mostly my team member adalah daripada kalangan kawan-kawan dan juga existing clients yang nampak how consistent Aziz dalam industri dan juga recruitment bertambah mudah bila Aziz mencapai Supreme MDRT. Sebab Aziz teringat my DM pernah cakap dekat Aziz perlu fokus kepada MDRT supaya recruitment akan menjadi mudah, dan Alhamdulillah perjalanan tu dipermudahkan selepas Aziz mencapai MDRT because most of them yang join Aziz memang looking forward to have that achievement as well. Sebab Aziz percaya macam Aziz cakap tadi, bila kita terlalu lama depending pada personal sales, kita akan exhausted. Sebenarnya mindset kita nak buat recruitment ni mudah je bila kita sebenarnya nak mencari business partner yang dapat sama-sama grow dengan kita as well as support kita bila face challenges. Contoh kalau kita kerja seorang-seorang, bila kita down, maksudnya kita tak ada team member, kita akan drag away kan, macam tu. So tapi kalau kita ada business partner, insyaAllah kita pun sebagai leader kita takkan down lama-lama dan kita akan cepat-cepat recover untuk move on supaya kita dapat menjadi contoh yang terbaik kepada business partner yang lain. Okey. Aziz, hari tu masa kita ada berbincang hari tu, Aziz ada cerita sebab itulah kita tertarik dengan Aziz ni. In between kita kadang-kadang kita cakap-cakap, lepas tu dia ada share. You ada share story hari tu berkenaan dengan you punya dua recruitment tu. Boleh tak you share? Boleh. Okay, so Aziz nak share kan my recruitment story regarding my two business partner. Okay, yang pertama adalah my business partner ni seorang part-timer dan bekerja di oil and gas company. Okay, so before this, in previous world, Aziz pernah beberapa kali approach dia untuk join this industry. Tapi dia reluctant. Tapi the moment Aziz join AIA, dia dengan berbesar hati join my team dan Alhamdulillah dia sekarang on track untuk capai MDRT dan juga to join EPL soon insyaAllah. Dan another one, recruitment story adalah my business partner, dia full timer dan Elite Pro sekarang. Actually she's from my circle of friends. Okay, yang mana memang willingly join sebab dia nampak potensi diri dia supaya dia dapat belajar banyak daripada Aziz dan juga dia nampak proven success in my achievement last year. So dia nak elevate herself dan daripada closing small cases, sekarang ni dia dah berjaya close big cases dan upgrade herself and on track juga untuk capai MDRT and EPL soon insyaAllah. Nampak tak yang dia bawa masuk semuanya on track MDRT. Bawa masuk on track MDRT. So untuk adik-adik saya elite di luar sana, jika anda nak bawa masuk orang, jangan sebab dia bernafas ya. Dia bernafas je kita ambil lah janji dia hidup kan. Dia bukan hantu kongkong. Jangan.
Sebab tak semestinya orang yang kita bawa masuk tu dia berkualiti untuk terus bersama anda. Dia sebab this business is not for everybody. Bisnes ni adalah untuk insan-insan terpilih, insan-insan yang ada kualiti, yang ada talent, yang ada passion untuk bersama-sama anda. Jadi anda kena pilih. Kalau anda rasa anda yang macam ini, maknanya yang anda kena bawa pun yang macam ini. Contoh di situ ya yang ingin saya jelaskan. Okey, kalau kita tengok dekat sini Aziz dah cerita pasal dia punya life planners yang dia bawa. Okey. Jadi saya nak tanyalah, macam mana kita mesti tertanya-tanya kan, macam mana dia punya recruitment pitch, dia punya skrip recruitment tu untuk dia boleh bawa orang-orang yang berkualiti ni. Boleh tak Aziz share? Of course boleh. So normally apa yang Aziz akan start, Aziz akan start dengan recruitment pitch Aziz dengan menggunakan AIA Career Presenter. Sebab Aziz rasa sangat-sangat value lah AI Career Presenter ni sebab dia ada psychologist effectiveness. Sebab in order untuk kita mencari quality business partner, sebenarnya kita kena tahu hot button dia. Macam mana kita buat sales, kita kena tahu hot button kita punya klien. Macam itulah bila kita buat recruitment, mana kita perlu tahu maybe orang tu dia looking forward for income ataupun recognition ataupun flexibility. So kita kena tahu supaya matlamat dia bila join kita tu adalah lebih jelas. So bila Aziz dah present dengan career presenter, Aziz akan teruskan dengan timeline. So Aziz akan fokus kepada 3 bulan pertama untuk dia capai elite convention, dan jika dia elite light, Aziz akan fokus untuk dia buat conversion ke elite pro, dan selepas itu 6 bulan seterusnya Aziz akan fokus dan bantu dia untuk capai dan join EPL supaya dapat mencari quality business partner yang sama mindset, sama behavior, sama macam kita. Sama mindset, sama behavior. Saya pun baru sebut tadi nampak tak, barulah dia ada orang kata apa? Chemistry kan. Barulah boleh kerja bersama. Kalau dia macam kalau bahasa pasal kita kata apa? Kena ada glue dia tu. Kalau tak tu tak kena kan. Okey. Alright. Aziz, bila bercakap pasal recruitment and then how you do that, I know it's not easy. Buat recruitment untuk cari orang, untuk bawa masuk orang memang penuh dengan challenging. And in fact bila kita macam Aziz sendiri dah masuk dalam EPL is not just focus on personal sales tapi kena fokus untuk recruitment juga. So it's a twin track career yang sekarang ni kita kena fokus, betul tak? Jadi mesti ada orang kata pasang surut dia punya cabaran, dugaan, challenges. What about kita tolak tepi yang cabaran tu. Saya nak tanya, ada apa support yang Aziz dapat sepanjang berada di dalam EPL journey ni? To be honest, Aziz bersyukur sangat berada dalam EPL journey ni sebab during ELC onboarding 4 hari kami di-expose ataupun diajar berkenaan dengan recruitment and leadership structure yang mana Aziz sangat-sangat thankful, banyak sangat Aziz belajar selama 4 hari tu. Dan not only that, after that we are being monitored weekly during EPL SPSG. Walaupun cabaran dia selain cabaran mental untuk buat recruitment, cabaran untuk ke Scat Square every Tuesday morning 8.30 pagi tu agak mencabar, tapi Aziz just looking forward for that session sebab I have supportive trainer and peers yang I believe diorang tengah tengok I sekarang ni, tengah support I. So we always sharing ideas and room for improvement in order to succeed together even though we are different agencies. Dan selain daripada tu, kita sebenarnya dapat banyak support, fully support daripada APAC, training partners, AIA Elite Academy dan juga DOA. Dan baru-baru ni Aziz berpeluang untuk berjumpa dengan Singapore leaders during NGLS Exchange Learning Program. So memang best. Okey, kalau anda berada dalam NGLS, maknanya anda adalah, cuba anda check dengan anda punya DOA sama ada anda sekarang adalah mini rock, anda adalah hard rock ataupun anda adalah rock star. Okey, anda kena check. Kalau anda ada apa title ni, bermakna anda di dalam NGLS. Jika anda berada dalam NGLS, banyak sebenarnya opportunity untuk kita juga explore, belajar di negara selain daripada Malaysia. Okey. Alright. Terima kasih untuk perkongsian tu tadi. Aziz nak tanya
Kalau Aziz, apa soalan I yang seterusnya nak tanya? Okey. Apa sebenarnya momen yang Aziz rasa paling special yang Aziz terima sepanjang Aziz berada di dalam EPL journey ni? Kita tak naklah hard selling sangat kan dekat adik-adik kita tu. Tapi kita nak bagi tahu jugalah. Boleh. Momen yang paling Aziz appreciate sebenarnya berada di dalam EPL ni, baru-baru ni kita ada EPL Boost Camp. Okay, so EPL Boost Camp ni bagi Aziz dia memang sangat-sangat beneficial for us because kita dikumpulkan 3 hari 2 malam bersama leaders yang berlainan agensi. So masa tu kita banyak curhat. So curhat hati maksudnya share our challenges, share our room for improvement. Ada yang nak on track for EPL Pro. So kita saling support each other, dan juga pada masa tu kita rasa sangat close dengan all the trainers, yang mana trainers pada masa tu memang all out untuk bagi the best supaya kita semua ni on track untuk ke EPL Pro. So selain daripada award 2022 EPL Million Star, so Aziz rasa that's the precious moment during this EPL session. Okay. Saya rasa apa yang Aziz share daripada tadi, macam mana Aziz boleh dapat rekrut orang yang betul, orang yang tepat, orang yang berkualiti. Lepas tu dia also share dia punya recruitment page and then dia punya journey in EPL. I hope anda di luar sana terinspirasi, okay? Di samping anda terinspirasi, anda juga digalakkan untuk type di chat box jika anda ada soalan kepada Aziz. Okay, anda rasa macam saya rasa saya ni dah cukup dah nak pergi, tapi rasa macam belum lagi, tapi macam nak, tapi macam takut. Ada tak soalan anda? Jika anda ada soalan, anda boleh tolong tujukan kepada Aziz. Tuju pada Aziz je, jangan tuju pada saya. Tak adalah. Anda boleh tujukan jika anda rasa macam mana EPL ni Aziz. Kalau tadi Aziz sebut pasal yang manis-manis support tu, okey, support tak apa, tapi saya nak tahu dia punya challenges ke, boleh anda type di situ. Okey. Sementara tu boleh tak kita bertanya sikit soalan dekat Aziz lah. Aziz, okey, tadi dah cerita yang manis kan. Macam mana yang challenges tu? Tak ada orang nak tanya, saya lah yang tanya berkenaan dengan challenges yang Aziz hadapi dalam EPL ni, and then macam mana Aziz overcome it. So during this EPL journey, challenges tu Aziz rasa sama seperti rakan-rakan EPL yang lain, yang mana kita sebenarnya at first tu agak kelang kabut. Maksudnya kita nak buat personal sales and kita nak buat recruitment and coaching, joint field work sama-sama tu. Sebenarnya kita dalam keadaan yang terkejar-kejar, macam tak cukup masa tau, to be honest Faiza. 24 jam tu pun rasa macam tak cukup. So Sabtu Ahad pun kerja, so jumpa team member buat recruitment. Tapi somehow Aziz belajar this is actually a process yang kita perlu jalani dengan tenang. Dan sebenarnya apa yang membantu Aziz untuk overcome these challenges adalah dengan menyediakan dan follow kita punya timetable ataupun time boxing. So Aziz memang follow my time boxing, which is 3 hari, which is Isnin, Selasa, Rabu adalah hari untuk Aziz bersama business partner, sama ada untuk joint field work ataupun personal coaching. Dan pada hari Khamis dan Jumaat adalah my own personal sales. Dan hari Sabtu dan Ahad pun sebenarnya Aziz masih bekerja, dan itu mostly kepada I akan mostly jumpa my part-time business partners lah. So that's how I overcome. So challenges ni memang semua orang akan hadapi, tapi kita hadapi dengan tenang dan kita buat time boxing supaya kita ni lebih teratur dan organize. Okey, hari Sabtu Ahad pun bekerja. Orang kata apa? Jadi leader ni bukannya boleh rehat. Okey, buat masa ini. Kan? Kita kerja keras dulu. Kita kerja keras 5 tahun, 6 tahun. Lepas tu kita dah mudah, dah senang. Jadi tak apa, kita sakit dulu. Sakit sekejap. Kan? Jangan sakit lama-lama. Kadang-kadang macam minta maaf cakap, kalau macam
orang Melayu kita ni suka sakit sikit-sikit je. Tak mau sakit banyak. Tapi sakit tu panjang. Kan? Sakit tu lama. Jadi biar dia sakit teruk tapi sakit tu sekejap ya. Okey, Aziz ada soalan ni daripada kita punya elit di luar sana. Dia kata dalam sebulan you recruit berapa candidate and how you manage you punya part-timers yang ada kerja hakiki. Oh, kerja hakiki gitu. Silakan. Soalan yang sangat bagus ya. Okay, so pada dalam sebulan Aziz memang meletakkan target at least I need to have 4 new recruits. So every month Aziz akan letak target. So sama ada kita capai atau tak capai, dia akan carry forward. So 4 new business partner. Dan macam mana Aziz bantu part-timers business partner adalah macam Aziz cakap tadi, Sabtu dan Ahad adalah mostly hari untuk Aziz bersama business partner. Yang ada my business partner kerja dekat Pahang, ada yang around Klang Valley, ada yang dekat JB juga. So once a month Aziz akan ke JB untuk jumpa my business partner dekat sana. Dan untuk part-timers mostly Aziz akan spend time pada mereka hari weekend. Dan pada Isnin malam sebenarnya kami ada our own group SPSG yang mana kami akan kumpulkan semua my business partner daripada full time, part-timers supaya they get the energy. Sebab part-timers ni sebenarnya takut dia terlalu fokus pada kerja, dia terlupa untuk berada di dalam industri ataupun dalam bisnes ni. So actually kita kena monitor diorang progressively lah macam tu. Okay. Walaupun dia ada kerja hakiki, dia kerja part time tapi kena monitor. Bila kita monitor, kita tunjuk support, kita tunjuk yang kita care, dia mungkin dia akan rasa ada perbandingan di situ kenapa kerja hakiki bos aku tak best macam ni Lepas tu mungkin lah kan akan trigger dia untuk nak tukar kerja lah, ambil bos yang ni lah. Kan? Mungkin juga anda perlu tengok di sudut yang lain juga ya. Ada satu soalan lagi Aziz. Dia kata 3 top attitude yang Aziz tengok dalam new recruitment. Wow, soalan yang agak ni nak jawab. Agak tough agak tough nak jawab ni. 3 attitude. 3 top attitude. Dia nak top tu. Okay, so yang first one adalah mindset. Sebab bagi Aziz, mindset seseorang ni dia takkan boleh berubah jika dia tak nak ubah. Maksudnya kalau you tak nak ubah diri you ada leader yang bagus macam mana pun, you takkan boleh berubah. So the first one adalah mindset, which is I looking forward to have business partner yang ada positive mindset. Yang kedua, attitude adalah attitude yang dia konsisten. Dia konsisten maksudnya dia sentiasa buat satu benda tu walaupun tak sekali segerebuk macam tu, tapi dia buat benda tu konsisten. Dan juga yang ketiga adalah disiplin. Dan juga kalau kita panggil teachable lah sebenarnya. Teachable ni because for me, untuk you berjaya dalam industri ni sebenarnya you kena ada mentor. Dan juga bila mentor tu beritahu you need to do this, to do like this, macam ni. So sebenarnya kita sebagai new business partner, sebenarnya kita kena jadi teachable supaya kita lebih cepat berjaya. Sebagai seorang leader, tak ada lain yang dia nak tengok adalah melainkan melihat business partner tu lebih dan lebih berjaya daripada dia. Itu dia kena ada mindset yang betul. Ada 3 tadi dia punya tips. Konsisten, is it? Yes, konsisten. Lepas tu juga kena ada teachable. You are teachable. Kena teachable. Jangan takutkan kita punya adik-adik kat luar sana. Okay, Aziz ada soalan lagi. Banyak pula soalan untuk Aziz ni, banyak peminat ni. Alhamdulillah kita ada soalan lagi. Soalan seterusnya dia kata, pernah tak Aziz recruit random stranger? Menarik. Pernah. So Aziz pernah naik Grab sebab time tu my husband outstation. So Aziz just randomly bercakap lah sebenarnya. Tapi Aziz paling suka bila stranger bercakap dengan Aziz dan bertanya kan, akak tak kerja ke time-time ni? Tu memang soalan perangkap lah. So kalau dia tanya, akak I'm doing business. Business apa? Consultancy business. Ya ke? Consultancy business macam mana tu? Nak cakap lah in financial.
Oh ya ke? Tiba-tiba pula dia bagi tahu, oh saya ni pun sebenarnya hari tu adalah ambil exam takaful tu. Dan Azri nampak peluang ni. Dan Alhamdulillah berjaya buat AIA career presenter dengan dia, buat BOP dengan dia. Dan dia dah join dan sekarang ni adalah one of my elite light yang on track untuk capai elite convention. So dia punya ayat tu apa? Konsultansi. Konsultansi bisnes. Itu kalau so anda jangan cakap saya ejen insurans, memang macam kena pukul dengan macam orang nampak lipas nanti dia pukul you Okey, jadi kalau anda kena pilih title tu biar nampak macam profesional, nampak catchy, nampak ada kena pandai pilih. Okey, yang seterusnya dia kata kat sini kan, hi Aziz, boleh share you punya journey daripada mula-mula you masuk elite light. Elite light kan? Elite kan? Question tu. Boleh tanya soalan saja. You masuk you elite pro, bukan elite light tau. Soalan dia ni, dia tak pernah masuk elite light ya. Dia nak tanya you punya journey first 3 months dalam elite pro tu. So first 3 months dalam elite pro, memang Aziz all out to do my personal sales. Sebenarnya Aziz daripada operator yang lain sebelum ni. So bila Aziz masuk AIA, I need to start from zero everything. So first 3 months Aziz memang fokus kepada personal sales sahaja. Dan the first month, dalam masa sebulan saja sebenarnya Aziz capai elite convention ke Bali untuk last year. So menjawab boleh. Maknanya kalau adik di luar sana yang tanya soalan ni, untuk first 3 months tu fokus betul-betul. You punya production, you punya sales buat betul-betul. 3 bulan tu adalah 3 bulan orang kata ujian diri. You punya trial phase tu dekat situ untuk uji you for the next level kan? Betul. Sebab 3 bulan pertama tu akan pastikan dia ada momentum Faizah untuk dia teruskan ke next level. So my business partner pun semua macam tu. I monitor for closely lah pada 3 bulan pertama. Okay, betul. Okay, ini macam standard Limra dah Aziz. Kalau Limra pun dia buat study dia kata the best quality recruit yang you buat masuk ialah kita uji dia the first 90 days. The first 90 days must have at least minimum 9 cases. 990. Maknanya 1 bulan tu ada 3 cases. Itu yang based on study by Limra lah. Tapi if you have more than that, maknanya anda adalah orang-orang yang terpilih yang lebih hebat daripada benchmark yang ada dalam study Limra tu sendiri. Okey, dekat sini dia nak tanya kan. Dia kata yang ini berkaitan spiritual sikit lah, kerohanian ya. Dia kata boleh tak Aziz share you punya spiritual effort? Ada tak any extra yang you buat? Spiritual ni tak ada bomo-bomo dia tak ada gurau je Okay, maksud dia kerohanian lah. Ada something yang you do differently. Contoh kan, mesti pukul 12 malam bangun buat solat hajat ke, something like that. Ada ke? Alright, soalan yang sangat bagus sebenarnya. So sebenarnya spiritual ni sebenarnya subjektif lah untuk kita jawab. Tapi apa yang normally Aziz buat adalah pagi-pagi kalau boleh memang Aziz cuba sebaik mungkin untuk tidak meninggalkan duha. Okey, solat sunat duha. So solat sunat duha tu sebenarnya adalah antara amalan menjemput rezeki. Dan selain daripada itu Aziz amalkan 3S. So yang pertama, S yang pertama adalah bersyukur dengan apa segala yang Allah dah kurniakan kepada kita hari ini. Okey, dan yang kedua adalah selawat. So selawat insyaAllah kita cuba sehabis baik untuk kekalkan 1000 kali selawat. Okey, dan yang ketiga adalah sedekah. So sedekah ni sebenarnya kita tahu the more we give, the more we get. Dan insyaAllah kita akan attracted to klien-klien yang baik dan juga business partners yang terbaik juga insyaAllah. Menarik 3S. Syukur, selawat dan sedekah. InsyaAllah ini semua dapat membantu kita menarik rezeki. Menarik rezeki, disayangi, disenangi. Tu pun S lagi saya tambah lagi. 2S lagi saya tambah Okay. Alright, thank you Aziz for the sharing. Okay, yang kat sini kan dia ada tanya satu lagi soalan. Ini soalan terakhir lah ya. Soalan banyak ni peminat Aziz ni. Okay, dia kata dekat sini soalan dia,
macam mana nak kekal positif ni dalam vibe, nak kekalkan you punya positivity dalam bidang ni. Apa yang Aziz buat setiap hari? Contoh kan, rasa hari ni stres tapi nak kena senyum balik tu. Macam mana tu Aziz buat? Okay. So cara untuk kita kekal positif dalam bisnes ni sebenarnya adalah kita kena sentiasa mingle with positive people juga. So yang paling positif sebenarnya dalam circle anda adalah your introducer, your leader. So you kena sentiasa jumpa your leader supaya you sentiasa dapat recharge you punya energy. Okay, dan yang kedua, Aziz sentiasa revisit my goals. So every early of the year memang Aziz akan buat goal board. So Aziz akan revisit. Kalau tak puas hati tengok dekat dalam board je, Aziz akan pergi to the kedai ataupun the boutique kan, supaya kita sentiasa dapat ingat balik kenapa kita join this industry, this business, apa yang kita nak capai tahun ni, supaya kita on track untuk kekal positif, insyaAllah. Okay, alright. Saya harap tips-tips yang Aziz kongsikan pagi ni dapat membantu anda di luar sana. Okay, bukan saja anda yang baru lagi join AIA, tapi anda yang sudah berada di dalam elite dah beberapa bulan dan anda rasa anda ingin sebenarnya untuk masuk EPL, untuk join EPL, nak jadi macam Aziz. Mungkin Aziz lepas ni memberi inspirasi kepada orang lain yang rasa nak jadi Aziz. Aziz adalah idola saya lepas ni kan. Okay, alright, insyaAllah. Terima kasih Aziz di atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kerana sudi memberi jawapan-jawapan daripada soalan-soalan kita punya elite di luar sana. Okay, untuk yang seterusnya saya ingin kongsikan di sini. Kita dah dengar tadi daripada Aziz punya perkongsian apa yang dia cakap. Jadi saya nak cerita sedikit lah tentang elite, tentang EPL ni. Kalau saya tak cerita dia macam tak orang kata tak complete dekat situ. Jadi saya nak cerita, kalau anda di luar sana yang rasa macam EPL ni susah ke? Okey, semua orang yang masuk EPL dia kata senang, tapi saya rasa macam banyak je cabaran. Okey, mari kita tengok apa sebenarnya support daripada AIA yang kita boleh bagi kepada anda. Dekat EPL sendiri, sebenarnya kita dah menyediakan structured training dan development di mana dia boleh membantu anda untuk melihat kebolehan memperbaiki, orang kata menaik tarafkan anda punya pengetahuan, anda punya kebolehan. Lepas tu bagaimana anda untuk membawa dua role dua role ataupun twin track career ni, nak jadi seorang performer dan juga nak jadi seorang builder. Macam mana nak carry dua-dua ni? Aziz pun ada share tadi macam mana anda boleh buat time boxing. Okey, di sini kita ada structured. Macam mana kita boleh ajar anda untuk buat benda tu dengan lebih, orang kata lebih teratur, lebih tersusun. Okey, kemudian selepas anda pergi 4 hari tadi, 4 hari 3 malam punya training, kita akan bagi anda support weekly. Yang ini kita ada juga trainers, designated trainers yang akan membantu anda setiap minggu. Bagaimana dia boleh coach, support, dan lepas tu bukan saja daripada trainers, daripada kawan-kawan. Macam Aziz pun ada mention tadi, pergi EPL SBSG. Kalau anda dekat Elite, anda ada Elite SBSG. Di EPL kita juga ada EPL SBSG, dan anda pun tahu macam mana kawan-kawan anda boleh berkongsi. Tapi di level EPL, perkongsian dia lebih, orang kata lebih detail lagi, sebab kita bukan saja fokus kepada sales, kita juga fokus kepada recruitment. Okay. Kemudian apa lagi yang kita ada istimewanya, Aziz ada sebut pasal Singapore tadi. Di sini kalau anda berjaya masuk ke EPL ataupun anda sekarang berada di Mini Rock, anda adalah orang kata member kepada NGLS. So di NGLS kita sebenarnya bukan kata mesti EPL atau EPL Pro saja yang dapat, orang kata kelebihan, kelebihan dari segi pergi Singapura, nanti tahun depan mungkin pergi Bangkok, kita tak tahu, mungkin pergi Filipina, we never know yet, but tahun depan ada banyak lagi kejutan-kejutan. Jadi nantikan, sebab kalau anda tengok requirement anda boleh layak untuk sekarang, cepat-cepat, kalau masih ada gap berapa lagi, kira
untuk anda melayakkan diri anda untuk jadi NGLS juga. Banyak peluang sebenarnya anda boleh belajar di sini. Okay. Alright, yang seterusnya kalau anda tengok, kalau cakap, saya ni sekarang ni, saya dalam elite, macam mana ni? Boleh ke saya masuk EPL? Boleh. Okay, katakanlah di sini anda di dalam Elite Pro, ini kalau dia kata maksimum lah yang anda buat pada bulan pertama dan bulan kedua. Kalau anda achieve requirements untuk achieve health advisor, wealth advisor, okay, dekat sini. Dan seterusnya, anda masih boleh mendapat 15,000 sehingga bulan ke-6. Lepas tu achieve lah premier advisor. Dan bulan ke-7, masuk EPL. Masuk EPL, apa yang anda dapat? Anda boleh carry 2 bonus, double bonus. Bonus monthly bonus sebagai elite dan juga monthly bonus sebagai EPL. Dalam EPL journey pula, okay, anda try cuba achieve Star Convention, AIA Supreme MDRT dan sebagainya. Ya, di sini banyak sebenarnya lagi anda punya recognition dan rewards yang anda akan terima. Kalau anda tengok kat sini, apa yang akan anda terima pada tahun pertama jika anda join sebagai Elite Pro dan lepas tu masuk EPL, potential income anda pada tahun pertama adalah sebanyak RM416,200. Banyak tak? Banyak kan? Okey, bagaimana pula dengan jika anda boleh masuk ke tahun yang seterusnya, masih lagi dalam skim, okey, masih dalam journey Elite Pro dan juga EPL. Jadi anda punya potential income di sini yang saya ingin kongsikan, dengan segala achievement yang anda akan dapat ni, anda boleh mendapat sebanyak 541,000. 541,000 tu kira apa? Setengah juta ya. Kalau sebulan dia lebih kurang 45,125. Cuba fikir-fikirkan gaji anda sekarang, income anda sekarang, pendapatan anda sekarang, adakah sebanyak 45,000? Tapi walau bagaimanapun untuk anda achieve 45,000 ni, ini adalah maksimum tier yang dia achieve. Barulah anda boleh dapat ni. Kalau sebab dalam bonus ni kan kita ada dia punya tiers kan. Kalau tiers dia, anda tiers bukan yang paling maksimum, potential untuk dapat 45,000 ni mungkin tidak di situ. Ini kita kira untuk yang paling tinggi punya sebab dia achieve to the maximum. Okay. Lepas tu kalau anda tengok di situ, bulan ke-19 dalam EPL, sebab kalau anda join Elite Pro kemudian anda join EPL, anda punya EPL adalah selama 18 bulan. Lepas tu anda boleh join EPL Pro jika anda memenuhi entry requirements untuk EPL Pro, dan sambung lagi 10,000 yang seterusnya. Lepas tu dapat title UM. Ada lagi benefit untuk UM. Sebab apa? UM ada dia punya overriding dan macam-macam lagi. Jadi saya harap kalau anda boleh tengok anda punya report sekarang, adakah anda layak? Cepat-cepat. Okay. Untuk yang seterusnya mungkin dekat sini, anda mungkin tertanya-tanya macam mana saya nak masuk EPL. Dah lupalah hari tu apa dia punya requirements dia. Requirements dia mudah saja. Untuk tahun ini 2023 punya EPL entry requirement bagi mereka yang builder. Builder ni bermaksud jika anda punya strength adalah buat recruitment. Sebab ada orang kan, dia boleh buat recruitment, memang terror ambil orang. Okay? Tapi dia kurang sikit dari segi ambil sales. Ada orang pula, dia lebih fokus kepada sales. Tapi dia punya strength not in recruitment. Rasa struggle-nya nak ambil orang. To be fair, kita look into these two strengths which is slightly different. Sebab ada orang boleh buat recruitment, ada orang boleh bawa more production. Jadi untuk to be fair to everybody, kita buat two different requirements. Jadi semua orang boleh masuk. Anda tengok kat mana anda. Kalau untuk personal sales bagi builder, bagi orang yang boleh buat recruitment, production dia kita minta kurang sikit lah, 120,000 berbanding dengan mereka yang boleh buat bawa masuk sales. Okay, 230,000. Manpower yang meet emosi, yang ini kita tak boleh nak nego, kena samalah, dua-dua minimum at 2. Elite manpower bagi mereka yang builder, kita letak dekat sini minimum is 2. Manakala mereka yang more fokus kepada sales, terror dari segi sales, okay, performer, kita bagi minimum is elite manpower is 1. Yang persistency memang kita dah letak dekat situ fix for both requirements. Jadi anda boleh tengok, check anda punya report.
jika masih ada gap lagi ataupun lagi sikit lagi, and then adakah anda memerlukan support ke, anda boleh cuba cari channel macam mana untuk anda mendapatkan support. Ya, kalau anda kata kat sini, ya saya nak support from EPR program. Ada banyak orang yang akan support anda. Pertama ialah daripada APAC, iaitu AIA Premier Academy. Kemudian kita ada daripada Elite Academy, AIA Elite Academy. Kita ada AE, agensi eksekutif ataupun you punya DOA dekat branch. Dan juga kita ada training partners. Kita punya trainers yang base dekat branch tu yang akan bersama dengan anda. Okay, then you mesti tanya, I want to be a leader as fast as possible. Siapa tak nak? Semua orang nak promotion, betul tak? Adakah anda adalah orang-orang yang tergolong di dalam dua berfikir-fikir di dalam ni Okay, adakah anda juga tergolong dalam mereka yang kata I want to know how exactly can I enter EPR Pro? Saya dah kongsikan tadi. And then what should I do now? Okay, jika anda rasa apa yang perlu saya buat, saya pun dah cerita tentang orang-orang yang anda boleh dapatkan support. Okay, lepas tu anda bolehlah tanya lagi kawan-kawan anda macam mana nak capai, apa lagi cari. Kalau boleh cari leader juga, tanya leader boleh tak? I perlukan lagi ni, I perlukan support apa? Kalau you perlukan support daripada leader you jangan tak tahu apa yang you nak ya. Make sure anda tahu apa yang anda nak, baru anda boleh berkongsi dengan leader anda untuk mendapatkan support yang sepatutnya. Boleh? Okey. Untuk itu, saya akan mengakhiri session saya di sini, tapi saya ada rakan. Saya ada rakan lain selain daripada Aziz. Rakan saya adalah Jeremy. Jeremy, adakah anda di situ? Yes. Good morning. Inilah dia Jeremy daripada Cap Square. Okey, Jeremy akan berkongsi dengan anda sedikit sebanyak tentang NJLS dan beberapa updates. Jadi, saya ingin menjemput Jeremy. I will pass to you, Jeremy. Over to you. Alright, thank you, Faiza. And of course, well done to Azima for this morning sharing. I've heard this first time doing buat ini sesi ini. So, hari ini kita sudah dengar Azima macam mana dia dari Elite Pro jadi EPL, jadi satu leader, and how dia boleh build dia punya agency. And then of course from Faiza kita pun learn the EPL scheme, how to enroll, how to qualify for the EPL, how to qualify for the EPL Pro. But now I pun nak share sesuatu yang sangat penting adalah you kena track on your activities. Okay, because kalau you nak sampai, you nak capai sesuatu yang you aim, you kena monitor. You kena continue to monitor you punya activities. Yes, memang kena you ada buat itu what you call itu time boxing. Okay, itu semua adalah untuk you plan what is ahead. Tapi after you sudah buat semua benda ni, you kena tahu you punya strength dekat mana, you punya kekuatan dan mana kelemahan you. So, Skills Builder, AIA sudah develop ini untuk semua our life planners. Bukan sahaja untuk Elite Pro, bukan sahaja untuk EPL, tapi untuk semua life planners. Okay? So, saya highly encourage semua untuk pakai Sales Builder hari ini. So, saya just ada sedikit tips sahaja dan get you all how to use this e-Sales Builder efficiently and easily. Okay, I use the word easily. Okay, so you sudah tahu lah, ini Sales Builder dia sudah ada dalam you punya AUPA, AIA Life Planner Apps, memang sudah built in dalam you punya Life Planner Apps. You boleh try to go to the Sales Builder and enroll, and you boleh terus pakai ini Sales Builder untuk track you punya daily activities. So apa yang you boleh buat dalam ini Sales Builder? So first of all, you boleh you boleh import contacts, you boleh buat ini calling from itu contacts, okay. Tapi what I want you to focus dalam ini e-Sales Builder, bila you ada contact, okay, jangan terus ambil phone untuk call. You kena pakai e-Sales Builder untuk add contact dulu. Example, you punya project 60, project 100, okay. Lepas tu saya nak you all belajar untuk set appointment dengan sendiri untuk buat panggilan. Okay, you mesti disiplin satu hari pukul berapa you nak buat panggilan, atau satu minggu you nak call berapa orang, you break down.
Itu up to you. Lepas tu, after you support you punya phone call, you kena tahu apa dia punya outcome. Okay, outcome dalam bahasa I tak tahu. Okay, outcome dia. So, you update you punya outcome dalam e-sales builder. Okay, you tak perlu tulis dalam you punya notebook, tak payah tulis dalam you punya WhatsApp, semua tak perlu. Semua just pakai itu e-sales builder and update you punya outcome. Lepas tu, you dapat successful punya appointment, you schedule. Schedule dalam you punya sales builder, dan bila you jumpa itu appointment, you update lagi. Apa dia punya appointment outcome. Whether customer dia feedback plan dia tak happy ke, atau dia happy atau macam mana, you update semua dalam you punya appointment outcome. So, untuk semua klien, bila you jumpa, you just buat ini update sahaja. Okay, sampai sini, you rasa ini activities boleh senang tak untuk buat dalam you punya e-sales builder? Okay, saya nampak feedback kata senang. Okay, tapi belum masuk lagi lah sampai kata senang. Tapi hari ni, Jeremy nak bagi satu tips lagi. Okay, satu tips yang lagi senang, tips alternatif untuk buat you punya sales builder update, which is the sales builder non-alpha activities update. Yang ini hanya boleh pakai dalam you punya iPad. Okay, kalau you ada you punya alpha dalam you punya iPhone, dalam you punya Android phone, okay, cara ini tak boleh pakai. You kena pakai dalam iPad sahaja. So make sure you punya iPad selain ada iPost, you ada ini AIA Live Planner apps install juga. Okay, so macam mana untuk update lebih alternatif, lebih cepat, lebih senang? Ialah you pergi you punya sales builder dalam you punya iPad apa, okay. Lepas tu you pergi view daily activities and you click the date that you nak update on the sales activity, you click edit. Okay, bila you click edit, dia akan tunjuk kolom yang you boleh edit. Ialah itu kolom yang nombor 1 saya tunjuk dekat sini dalam screen. Okay, so you kena update hari ni. Okay, kalau you tengok saya kata update daily. Kenapa dia update daily? Because bila you nak enroll, this sales builder tiap-tiap hari pukul 8 malam. Lepas you after you punya dinner, after you punya sembahyang, dia akan remind you, okay? Remind you, you have to update your activities for today. So you just masuk apa? Update daily. Berapa call hari ni you buat? Berapa appointment you jumpa? Okay? Ada dapat referral tak? Okay? Ada dapat leads tak? Okay? Semua ini just key in hari ni punya activities at pukul 8 malam. Okay? So, I just tanya you satu soalan saja. Siapa boleh beritahu saya semalam lunch apa you makan? You cuba fikir. Okay? Mungkin you boleh ingat, tapi saya nak tanya you. Cuba ingat the day before. Apa yang you makan dekat dinner? I boleh beritahu you, I sudah tak ingat, saya sudah lupa. So sama sahaja, you punya activities. Hari ni kalau you tak update, bila sampai masa you punya leader suruh you update, you tak akan ingat. Okay, so that's why pakai apa ini, tiap-tiap hari pukul 8 malam, just in you punya activities, apa yang you buat. Okay, sama juga dengan recruitment. Kalau hari ni you nak masuk jadi leader, nak jadi EPL, you pun kena ada you punya recruitment activities. So you can put, you boleh pakai ini apa untuk you punya recruitment monitoring as well. Okay, so ini you kena update tiap-tiap hari. Dan the best thing is, bila you sudah buat ini, you kena download ini report. Okay, you kena download ini report. Then you buat satu weekly punya review on you punya summary, how is you punya call, buat berapa, you punya activities, cukup ke tak. So at least you punya leader, you punya DOA semua boleh tolong you untuk support you kalau you require further support. Okay, ini sangat-sangat penting.
And the best thing, okay, and the best thing, hari ni kalau you pakai ini e-sales builder, company juga akan reward you for your healthy sales activity behavior. Yang ini, you dapat banyak-banyak gamification coin. Okay, so sini kalau you ada set goal setting, you dapat 500 coins. Okay, bila you create new contact dalam you punya sales builder, you dapat 20 coins untuk setiap new contacts. Okay, dan bila you ada make call, okay, you dapat lagi 20 coins. And then every 6 calls per day, you dapat 50 coins. So semua ini activities, you set new appointment, you dapat lagi 20 coins. So semua activities yang you buat dalam you punya e-sales builder, whether you buat update outcome or the alternative way I teach you just now, you masih boleh dapat ini gamification coin, and semua gamification coin ini you boleh redeem item in our catalog, in our gamification catalog. So you kalau you masuk you punya ALPP, you go to the latest R&R for the gamification, you akan look, you able to see Hai Jeremy. Jeremy, adakah anda masih bersama kita? Kerana anda nampaknya freeze di situ. I think my laptop crash. I think terlalu letup sudah. Okay, I punya laptop crash. Tapi itu memang I punya last slides already. Okay, I think. Warning. So itu memang I punya last slide. So itu saja. I just make sure that semua ada pakai e-sales builder, ada pergi monitor you punya activities, and then bila you buat ini, company reward you gamification coin. So pergi tengok katalog apa yang you nak redeem, buat banyak-banyak activities, buat banyak calling, buat banyak sales appointment, dan bila you buat semua activity ini, you mesti boleh jadi macam Azimah. Okay? Good. Okay, terima kasih. Okay, Terima kasih Jeremy. Okay, diharap anda mendapat manfaat. Saya tengok tadi dia punya reward dia pun yang you boleh redeem tu pun menarik kat situ. Okay, untuk seterusnya saya ingin menjemput pastikan anda bersama dalam Morning Meet ni daripada awal tadi sehingga sekarang. Okey, tolong scan di QR code kerana kami akan keluar lagi 2 minit daripada sekarang. Tolong ambil anda punya handphone, capai dia sekarang, scan sekarang, isikan form di situ. Boleh ya?
Tak dah. Ha? Tak ada lagi. Tutup dah rekod.